لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شهر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sa'awal. Tiga. Perenggan berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif pada sallallahu sirrah. Asas ke-6 bahawa syurga dan neraka adalah makhluk Tuhan. Ada benda yang dijadikan oleh Allah SWT tempat pembalasan. Sama ada baik dinamakan Al-Jannah atau sebalik dinamakan An-Nar, iaitu neraka. Firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan cepatlah menuju keampunan. Wasari'u, mana bersegera pantaslah kamu menuju kepada maghfirah, itulah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud jangan ditangguh-tangguh dosa maksiat yang kita lakukan. Bimbangi sebelum sempat bertaubat, ajal sampai. Itu maksud kena pantas. Dan cepat menuju keampunan Tuhan dan memasuki syurga ni, yang lebarnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang memelihara dirinya yang daripada kejahatan. Jadi maknanya apa sini? Disediakan, uiddat, bermakna dia adalah makhluk yang dijadikan. Disediakan mana yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang taat dan ikhlas dalam melakukan ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Maka berfirman Allah Ta'ala, disediakan tu, mu'iddat, menunjukkan bahawa syurga itu makhluk Tuhan. Maka haruslah diperlakukan secara zahir, kerana tidak ada kemustahilan padanya. Dan tidak dikatakan bahawa tidak ada faedah dijadikan syurga dan neraka itu sebelum hari pembalasan. Syurga neraka dah ada, apa faedah? Ya, orang belum ada lagi dah, belum kiamat. Kerana Allah SWT tidak ditanya daripada perbuatannya, sedang mereka itu manusia ditanya. Ya, kenapa pula Tuhan jadikan awal kan? Orang belum habis lagi, belum kiamat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya apa aku buat, Tuhan kata. Kau standby, aku nak tanya. Tuhan nak buat, tak payah petikai, itu hak dia. Ya, ada benda yang kita boleh tanya, ada benda yang kita tak boleh nak tanya. Hikmat-hikmat yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi oleh kerana itu, kamu jangan tanya benda yang aku buat, Tuhan kata. Kamu standby, aku nak tanya. Habis. Jadi hubungan daripada ayat ni ialah etikat kita, syurga dan neraka itu adalah makhluk. Mana kejadian Allah letakkan untuk simpanan dua tempat, azab ataupun nikmat ataupun azab. Ketujuh, asas yang ketujuh, bahawa imam yang benar sesudah Rasulullah SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nak menolak pahaman Syiah yang macam-macam. Dalam bab ni banyak keliru hingga berlaku ya, perkara yang berlaku. Ya, itulah perbalahan dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali.
radhiyallahu anhum ajmain. Dan tidak ada sekali-kali ketentuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang imam sahaja, tak ada. Ya. Kerana jikalau ada, nas saya adalah yang seorang itu lebih jelas orangnya, yang ditegakkan oleh kesatuan wali-wali negara dan panglima-panglima tentera di dalam negara itu. Jadi maknanya benda itu adalah lantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak tersembunyilah yang demikian, bagaimanakah tersembunyi ini? Dan kalau tidak tersembunyi, maka bagaimanakah terbenam saja sehingga tidak ada berita kepada kita? Sayyidina Abu Bakar pun tidaklah dia menjadi imam melainkan dengan pemilihan dan bai'ah, janji setia daripada rakyat. Kemudian kalau diumpamakan adanya ketentuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain, daripada Sayyidina Abu Bakar, ini banyak Syiah punya fahaman, maka itu kalau ditunjukkan kepada sahabat seluruhnya adalah satu penentangan kepada Rasulullah SAW dan mengkoyakkan bagi ijma', bagi ijma' para sahabat. Kemudian cara yang demikian tidak ada yang berani melakukan selain daripada golongan Rafidhi. Siapa Rafidhi? Kementerian Rafidhi itu. Dia buat Rafidhi atau dipanggil golongan Rafidah, iaitu golongan Syiah. Syiah kita lama panggil Rafidah. Bukan Rafidah Aziz atau Rafidhi itu. Golongan Rafidhi, makna golongan Syiah. Dia saja yang lorat-lorat. Jadi Imam 12 lah. Macam-macam. Kalau diumpamakan adanya ketentuan daripada Nabi SAW kepada yang lain daripada Sayyidina Abu Bakar, maka itukah kalau ditujukan kepada sahabat seluruhnya adalah satu penentangan kepada Rasulullah SAW dan pengoyakan ijma'. Sebab pelantikan itu adalah ijma' dah. Dan cara demikian tidak ada yang berani melakukan selain daripada golongan Rafidhi, iaitu satu golongan yang menolak semua imam khalifah daripada Nabi SAW. Semua ditolak. Sedangkan menurut i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah ialah membersihkan sekalian sahabat daripada tuduhan. Ini ada mengkafirkan sahabat perempuan itu. Sahabat pun dikafir. Cerita kalau buku kitab dia tu mengarut. Macam-macam cerita yang bukan ditambah direka oleh Syiah yang sesat. Ialah membersihkan sekalian sahabat daripada tuduhan ashabikan nujum bi ayyi muqtadaitum tadaitum, sahabatku seperti bintang di langit, kata Nabi SAW. Yang mana kamu ambil, kamu dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Syiah pula dibantainya. Kalau kita tengok dia punya kitab nakut-nakut dia kafir tu ada tu. Dalam doa kunut dia boleh laknat wal'anhum la'nan kabira. Dalam doa kunut tu, ya Allah kau laknatkanlah semua puak-puak ni dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun sahabat tu kau laknan kabira sebagai laknat yang besar. Wah, hajau tu dia. Tak badan serban besar. Macam bakul serban, jahat. Macam-macam. Sebab bila mati Hasan apa? Nasrullah tu. Buat-buat Syria kata bagus bila dia mati. Dia sebenarnya hentam rakyat Syria yang dibunuh, dia yang membantu. Sebelum kita bunuh Yahudi, dia kata kita bunuh Sunni dulu. Sunni kita ni bawa teruk. Dia mengkafirkan Sunni saja kan. Apa hukum kalau orang kafir kaum Islam? Kafir tu balik kat siapa? Man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa kafir kaum Islam, kafir tu balik kat dia balik. Kalau dikafirkan kita, tak ikut tadi, tak ibu iman, tak sah iman. Terang-terang dia kafir. Teruk Syiah ni memang teruk ni.
Habis tu. Ni banyak sekarang ni. Dah lambat-lambat dalam Malaysia. Tak dikawal kan? Tak dikawal tu dia jadi. Dan apa yang berlaku di antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali adalah berdasarkan kepada pendapat masing-masing. Itu benda ijtihadi, bukan perebutan daripada Sayyidina Muawiyah. Dia tuduh Muawiyah macam-macam, dia kapi kalau macam-macam ni, teruk ubat ni. Sedangkan ulama hadis yang terbesar Syekh Abdullah Al-Mubarak, siapa tak kenal, dia punya karamat besar, wali besar, muhaddis, sultan muhaddis. Apa dia kata? Debu kuda Sayyidina Muawiyah dalam peperangan tu nak banding dengan aku pun tak sama gitu. Dia mengatakan lebih mulia lagi debu kuda yang berada di tapak kaki kuda Sayyidina Muawiyah punya kuda dalam peperangan tu lebih hebat daripada kita. Apatah lagi kita kan jauh lah. Itu ulama itu besar cakap. Sebab dia mengenali, ya, mereka ni buat fitnah macam-macam pada sahabat. Kadang-kadang dulu ada masuk kadang-kadang dalam buku kata 6, ya. Dia apa? Dia hentam Sayyidina Muawiyah macam-macam, gila kuasa lah apa. Kita tak kenal kan, ujung-ujung janganlah terpengaruh. Kadang-kadang terpengaruh Syiah. Bukan perebutan dari Sayyidina Muawiyah mengenai pangkat keimaman atau khalifah. Kerana menurut sangkaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa penyerahan, ya, iaitulah pembunuh Sayyidina Uthman, di mana mereka memiliki ramai keluarga dan hubungan rapat dengan ketenteraan. Tentulah pada permulaannya akan membawa kepada kegoncangan urusan keimaman, ya, masalah nanti imam. Dari itu Sayyidina Ali berpendapat bahawa mengundurkan penyerahan itu adalah lebih tepat, ya, undurkan dulu. Tetapi menurut sangkaan Sayyidina Muawiyah bahawasanya pengunduran urusan pembunuhan serta demikian besar penganiayaan yang dilakukan mereka adalah mengakibatkan satu tamparan kepada pemuka-pemuka umat dan membiarkan darah bertumpahan begitu saja. Situ mereka nak mana nak dulukan. Berkata ulama-ulama kenamaan bahawa tiap-tiap orang yang berijtihad mengeluarkan pendapat adalah benar, dan berkata segulungan lagi yang benar itu satu, dan tidak ada orang yang mengharapkan hasil yang baik menyalahkan, ya, Ali sekali-kali. Tak ada. Itu maknanya kita ahli sunnah wal jamaah, kita menerima sahabat, ya. Benda-benda yang berlaku sikit itu adalah benda ijtihadi saja. Kemudian asas yang ke-8, bahawa kelebihan para sahabat itu adalah menurut nama urutan mereka. Ya, siapa yang pertama? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan banyak kelebihan-kelebihan, karamat dia, kelebihan dia, pujian Rasulullah SAW kepadanya banyak. Sehingga la wizna imanu Abi Bakrin bi imanil alamin darajat imanu Abi Bakrin. Kalau ditimbang, ya, iman Sayyidina Abu Bakar dengan isi dunia penuh semua ni, saya lebih berat, ya, iman Sayyidina Abu Bakar, menunjukkan apa? Tahap dia terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah, ya. Di asas bahawa yang ke-8 bahawasanya kelebihan para sahabat itu adalah menurut nama urutan mereka dalam memegang kepimpinan khalifah, pimpinan khalifah. Kerana hakikat kelebihan itu adalah kelebihan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada yang melihatnya melain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Allah. Kemudian telah datang banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung pujian kepada mereka itu para sahabat sekalian. Sesungguhnya yang mengetahui kelebihan yang halus-halus dan susunan dari kelebihan itu adalah mereka yang menyaksikan wahyu, ya, dan turunnya Al-Quran dengan petanda-petanda keadaan dan perincian yang meneliti.
Kalau tidaklah mereka memahami yang demikian, maka tidaklah mereka menyusun urutan seperti itu, ya. Kerana mereka adalah ditimpakan dengan cacian orang yang mencaci tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah mereka diselewengkan oleh penyelewengan daripada kebenaran. Itu asas yang ke-8. Dan satu lagi asas yang ke-9, bahawa syarat-syarat untuk menjadi imam sesudah Islam dan masalah taklif, ya, masalah dewasa dan berakal, adalah 5. Pertama, laki-laki. Kedua, kewarakan warak. Yang ketiga, ilmu. Kemudian kesungguhan dan suku Quraisy. Sabda Rasulullah SAW, a'immatu min Quraisy. Imam mana? Imam-imam itu daripada Quraisy, menunjukkan satu apa? Kemuliaan bangsa Quraisy. Riwayatkan oleh An-Nasai daripada Anas, ya Allah, dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar. Kemudian apabila terdapat beberapa orang yang mempunyai sifat-sifat yang tersebut tadi, maka yang menjadi imam ialah orang yang mendapat kepercayaan, kesetiaan mana bai'ah daripada jumlah terbanyak dan penduduk. Dan orang yang menentang keputusan orang terbanyak adalah penderhaka, dipanggil burah, dan harus dikembalikan sampai tunduk kepada kebenaran. Mana harus kembali ini supaya dia tunduk kepada kebenaran, ya. Sampai kalau dia berkhianat boleh berperang, ahli buah. Itulah mereka yang melampaui menentang kerajaan Islam yang adil. Kerajaan tu dah adil lah. Kerajaan pelintang bukang tak, dia tak masuk. Mana buah tu diambil daripada orang yang menentang kerajaan yang sudah baik, sudah adil jalan, kemudian dibuat masalah. Itulah asas yang ke-9. Kemudian semakal asas yang ke-10, bahawa jikalau sekala terdapat warak dan ilmu mengenai orang yang akan memegang jawatan imam, sedangkan menolak menimbulkan kekacauan, hanya akan dibahas masalah pelantikan berhubung dengan masalah al-war'u, kewarakan imam itu sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saur. 238. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Sepatutnya sesudah keluar dari sekolah situ, anak-anak itu diizinkan bermain-main yang baik. Ini cara kita apa? Mendidik supaya tidak membuntukan pemikiran kanak. Ya, kanak-kanak dia perlu benda tu, main, rehat. Ini kita speed dia 24 jam belajar ni, pecah kepala ni. Tak mana pensan kawan tu, ya, dia kena ada waktu juga. Islam atur dah ada. Sepatutnya keluar dari sekolah, tempat pembelajaran, anak-anak itu diizinkan bermain-main yang baik, tapi percampuran yang baiklah. Ialah beristirahat, termasuk dia dari kepayahan sekolah. Ini kita tumpu 24 jam belajar, bukan jam kepada ini, di mana ia tidak merasa payah dalam permainan, ya. Sesungguhnya melarang anak-anak daripada bermain dan selalu memaksanya belajar aja akan mematikan hati dia. Lama jam kepada budak ni, merosakkan kecerdikan, ya, sebab dia pray siang malam, lama-lama ya rosak. Dia boleh merosakkan kecerdikan dan mengerohkan kehidupan dia, sehingga ia akan mencari daya upaya untuk melepaskan diri daripadanya, ya. Akhirnya dia buat hela macam-macam. Sebab tu setengah daripada didikan ialah memberikan kerehatan, atau maksudnya kita pun orang tua nak rehat, kan. Sepatutnya anak itu diajar mentaati ibu bapanya, gurunya, pendidiknya,
dan setiap orang yang lebih tua daripadanya, dan ahli kerabatnya dan orang asing, bahawa ia memandang orang-orang itu dengan pandangan kemuliaan, penghormatan, dan dia tidak bermain di hadapan mereka. Waktu tu dulu jaga kan. Tengah berbual yang ada budak duduk. Disuruh lari. Kadang dia jeling mati, budak dah lari. Bahawa orang cerdik, orang duduk dia boleh ajar anak dengan ekor mata je. Dia jeling je budak faham dah. Dan kalau jeling budak bertanya, ada apa ni? Dia sawang je bapak dia balik kan. Anak kepala banyak masuk air. Kepala budak-budak ni banyak masuk air. Sebab yang mendidik dia banyak di TV. Yang didik banyak laptop. Yang dia banyak apa? Macam-macam benda sekarang dalam handphone tu ada tu. Dia banyak bersekolah kat situ, dia banyak. Jadi macam-macam kepala dia. Kalau tak dikawal tu dah jadi. Kemudian manakala anak itu telah sampai usia tamyiz, mana dia boleh membezakan baik dan buruk, maka sepatutnya tidak diperbolehkan meninggalkan bersuci dan salat. Mana atur dia supaya dia mula mengenali Tuhan dia. Disuruh ia berpuasa pada beberapa hari bulan Ramadan. Kalau tak boleh semua pun kena suruh juga, sampai dia boleh biasa. Dijauhkan ia daripada memakai kain yang berisikan sutera, sutera dibaj, sutera dan emas. Kalau lelaki kita asingkan supaya dia terbiasa. Besok kalau kita pakai kan apa ketua dia pakai. Diajar ia setiap yang diperlukan dari batas-batas agama. Segala hukum agama peringkat basic dia kena ajar dia, biar dia kenalkan Allah, kenalkan Rasul, kenalkan hukum syarak sekadar yang standard dengan kebudakan dia lagi. Kalau dia pasti dia orang ajar kan bagus kan. Dia apa nama-nama Rasul, nama Nabi. Dia buat lagu. Setengah-setengah pula tempat-tempat nak dia lagu Sorry Ram Ram Ram. Lagu yang pembukaan dia ajar budak berjoget. Sayang sebab budak tu bersih. Kita nak masukkan unsur nur bersih. Ini masuk unsur zulumat. Nyanyi ke budak. Budak kan tahu apa kan. Sebab ibu bapa lah yang akan mencorak. Fa inna abawahi yuhawwidani au yumassirani au yumajjisani. Ibu bapa yang akan corak anak tu jadi Yahudi ke, jadi Kristian ke, jadi Majusi ke. Sebab dilahirkan cantik, fitrah Islam. Kalau dia boleh jaga, tak, alhamdulillah, asid besar. Kalau tidak, perosak besar nanti kalau tak pandai jaga. Daripada kecil elakkan dipakai benda yang seumpama tu. Dan ditakutkan daripada mencuri. Kalau mencuri itu takutkan biar dia tak berani. Dan jagakan jangan dimakan benda yang haram, makanan syubhat semua macam-macam ada sekarang, jagalah. Dan berkhianat, berdusta semua elakkan. Berbuat keji dan segala perbuatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak yang lain, maknanya yang tak betul dia kawal. Jangan terikut dan terbawa-bawa. Itu semua dipanggil satu amanah besar kepada ibu bapa. Dan apabila telah terjadi pertumbuhan anak-anak itu demikian pada masa kanak-kanak, maka sewaktu telah mendekati dewasa, nascaya mungkin ia diperkenalkan rahsia segala hal tersebut. Lalu disebutkan kepadanya bahawa makanan itu obat. Sesungguhnya yang dimaksudkan daripada obat itu ialah untuk menguatkan manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia seluruhnya tidak mempunyai pokok. Sebab tidak kekal itu maksudnya. Kematian akan memutuskan kenikmatan dunia, dan dunia itu negeri lintasan saja, bukan negeri ketetapan. Dan akhirat itu negeri tetap. Semua benda kita set dalam minda budak. Bukan negeri makna lintasan benda sementara yang lalu kan. Kematian pula menunggu pada setiap saat. Dia tak kira tua muda. Kemudian orang yang berakal, pandai berakal ialah orang yang mencari bekal dari dunia untuk akhirat. Orang berakal. Sehingga tinggilah darajatnya pada sisi Allah Ta'ala dan luaslah kenikmatan dalam syurga.
Benda-benda kita tanamkan kepada pemikiran kanak-kanak yang sedang membesar tadi. Dan apabila pertumbuhan anak itu baik, maka kata-kata di atas tadi, ya, ketika ia dewasa adalah berpengaruh tu, ya, akan memberi kesan dalam jiwa dia, tak nak bagi, membekas dan menyembuhkan yang tetap dalam hatinya, sebagaimana tetapnya ukiran pada batu. Budak ni takut tekak tangkap. Ya, kita masukkan lebih baik, insyaAllah dia mudah lekat. Maka pekerjaan yang pertama-tama ialah seharusnya dijaga. Sesungguhnya anak itu dengan zat kejadiannya dijadikan yang tempat menerima yang baik. Ibu bapalah yang membawa anak itu condong kepada salah satu dari dua segi ini. Sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak tu dilahirkan atas fitrah bersih. Wa innama abawahu, sungguh dia kedua ibu bapa lah, yuhawidani, meyahudikan dia, au yunasirani, menasarakan dia, au yumajisani, atau memajusikan dia. Maknanya apa? Peranan ibu bapa amat penting. Dia tak jaga je sebab sekarang lagi banyak, ya, maklumat-maklumat yang tak betul, fahaman tak betul dalam dibubur dalam internet macam-macam. Allah, kalau budak-budak tak dikawal esok takut terbawa-bawa, ya. Dan banyak benda ini berlaku hasil daripada apa? Tidak ada kawalan daripada kedua ibu bapa dia. Allah, berkullukum, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahir atas cantik, ya. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Kemudian ibu bapanya lah yang meyahudikan dia. Ibu bapa yang membentuk dia cara Yahudi. Walaupun Yahudi tak ada sini, kan? Perangai dia, akhlak dia, pakaian dia, gaya hidup dia, ya, dan sebagainya lah, banyak dia terpengaruh. Dan menasaranikan dia, ya, tak Yahudi jadi Kristian pula, ya, dibabat saja itu macam-macam. Lepas tu kena kawal. Sekarang macam-macam serangan dia buat, ya, kalau kita tak pandai bertahan, masalah. Yang pertama, benteng kuat ilmu, ya, ilmu Islam dengan ikhlas mencari kerana Allah, insya-Allah benteng. Yang itu amal saleh. Rasulullah suruh badiru bi a'malis salihah fasatakunu fitanun ka qita'in lailil muslim yusbihu ar-rajul mu'min wa yamshi kafirah yabi'u dinahu bi ardil minad dunya. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal saleh, ya, baca Quran kena banyak, zikir kena banyak dan sebagainya, boleh tingkatkan. Sebab apa? Akan datang satu zaman sebagai sepotong malam yang gelap. Zaman kita dah nampak. Maknanya apa? Gelap. Bila gelap orang tak nampak. Dia takkan ada ukuran. Buat kerja tu nak ukur dosa pahala, tak ada. Dia pakai lanyak aja. Jadi benteng dia apa? Badiru bi amal saleh. Kena banyak amal saleh. Ya, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak dan seterusnya dah. Sehingga fitnah dia berlaku. Yusbihu rajul mu'min wa yumshi kafirah. Pagi dia beriman, petang dia kafir dengan Tuhan. Wala'iyazullah. Punca dia apa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dijual agama dia. Kena nakkan habuan pangkat dunia. Ini banyak berlaku. Ya, nama Muslim tapi perangai dia macam Islam. Jual ni habis. Ya, dia nakkan lagi ke pangkat jawatan. Akhirnya sanggup dia menggadaikan agama dengan dunia. Itu hadis sahih daripada Nabi SAW. Di sini maknanya pengawasan amat besar kepada ibu bapa. Dia sebagai pemegang amanah, budak tu bersih lahir, jangan dikotorkan dengan akidah, pahaman, pembawakan yang tak ada kena-mengena dengan Islam yang sesat mana. Kemudian satu lagi kata Syekh Sahal bin Abdullah Tussadin, sengaja daripada Wali Abdal ni, adalah aku sewaktu berumur 3 tahun. 3 tahun aku itu bangun malam, lalu aku melihat salat pamanku Muhammad bin Suwar. Pada satu hari ia berkata kepadaku, tidakkah engkau mengingati Allah Ta'ala yang menjadikan engkau? Mengingat Allah Ta'ala ada zikir tak? Dia tanya. Lalu aku bertanya, bagaimana aku mengingatinya? Ya, bagaimana aku nak mengingati Allah Ta'ala? Maka paman pak saya menjawab, katakanlah dengan hatimu,
ketika kamu berbaik-baik dalam pakaianmu tadi 3 kali tanpa kamu menggerakkan lidah. Pakai zikir sir. Apa dia? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, dan ketika Allahu syahidi. 3 benda ni kau ingat selalu. Kat mana kamu berada? Allahu ma'i, Allah SWT mana menyertaiku, bersamaku. Ini ma'iyah 2, ma'iyah hisiah dengan ma'iyah maknawiyah. Maka di sini ma'iyah maknawiyah, bukan ma'iyah hisi. Kalau ma'iyah hisi ni duduk sebelah macam tu, ada tempat ada apa, dah serupa makhluk tu mustahil. Ini ma'iyah pada makna itulah kita tidak terlepas dari Tuhan. Daripada iradatnya, taksis dia. Daripada kudratnya, itu taksir dia. Daripada ilmu sama basat, itu inkishaf dia, ya. Jadi kita terikat dengan Allah Ta'ala. Dari segi penentuan, Allah Ta'ala tentukan kita apa yang tentu saja yang berlaku. Kemudian dia menjadikan, memberi dan sebagainya, itu dipanggil taksir qudrah. Dan kita kena sedar sentiasa inkishaf nyata. Kita ni nyata dalam ilmu Tuhan, dalam pendengaran dia yang maha sempurna, dan penglihatan yang maha sempurna. Jadi ingat, Allahu ma'i, Allah Ta'ala sertaku, bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah Ta'ala memandang kepadaku. Kena sentiasa raqib annallaha yara, murakabah, Allah Ta'ala sentiasa memerhati kamu. Itu akan membawa kepada apa? Cetusan yang hebat dalam kalbi insan. Dan ketiganya Allahu syahidi, Allah Ta'ala menyaksikan. Apa saja kita buat semua dalam penyaksian ilmu Tuhan, ya, dan juga mana sifat idrak, ya. Ya, itulah penglihat, pendengar semua nyata. Tidak satu benda yang tersembunyi. Ini boleh mendidik jiwa seorang untuk lebih hampir dan dekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian lalu satu lagi, aku bacakan yang demikian beberapa malam. Kemudian aku beritahukan kepada paman pak saudaraku. Lalu ia menjawab, bacalah pada tiap-tiap malam 7 kali. Ya, tiap malam baca 7 kali. Lalu aku lakukan yang demikian. Kemudian aku beritahukan kepada pamanku, kepada pak saudaraku. Maka ia menjawab, bacalah yang demikian itu setiap malam, ya, 11 kali. Mana tengok tu akhwal cantik, tambah lagi. Itulah keadaan murabbi, dia tengok perkembangan. Tujuh ni kita baca 11 kali pula. Lalu aku lakukan demikian, maka terjadilah dalam hatiku kemanisannya. Itu yang kata warid, ya, setengah daripada dia. Bawah sedap, dah rasa sedap. Aku rasakan akan kemanisannya. Allah. Sesudah setahun kemudian, pamanku berkata, pak dia kata padaku, jagalah apa yang aku ajarkan kepadamu. Jaga betul-betul. Dan teruskan terus-meneruslah dengan demikian sampai engkau masuk kubur. Mana beramal sampai kamu balik menghadap Allah Ta'ala, kerana bermanfaat kepadamu di dunia dan di akhirat. Maka selalulah aku lakukan yang demikian itu bertahun-tahun, kerana itu adalah mempunyai manisnya pada batin. Itu riwayat daripada seorang ulama besar. Allah. Habis. Yang penting dia apa? Istiqamah. Walaupun sikit amat tapi istiqamah, ikhlas memandang dia. InsyaAllah banyak pembukaan yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian pada satu hari pamanku berkata padaku, hai Syah, dia kata, barang siapa ada Allah Ta'ala bersamanya, Allah memandang padanya, menyaksikannya, adakah ia berbuat maksiat kepada, awaslah daripada perbuatan maksiat. Mana kalau benda tu betul melekat dalam hati kita, ingatan yang betul, tak akan berlaku maksiat. La yazni zani wa huwa mu'min. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, tak akan melakukan maksiat zina dan itu maksiat lain. Ya, wa huwa mu'min, ketika iman tu, nur iman mengawal kalbi dia. Bila nur iman tu dah malam, mula dia lemah dan jatuh pada tangan musuh, nafsu, syaitan dan sebagainya. Sebab tu kata penting top up kena banyak supaya nur iman tadi terang. Hadid basarat iman bil muraqabah. Ya, asah iman yang dah ada itu dengan banyak murakabah. Nur murakabah itu akan menampak menjadi terang lagi
membawa kepada kenikmatan kontak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.